Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, seramai 250 penerima terdiri daripada kaki tangan Jabatan Premier Sarawak JPS dan 30 golongan asnaf menerima sumbangan daging korban dalam program ibadah korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Simbolik penyerahan daging korban telah disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Sabati di Kuching pada Jumaat. Program itu merupakan anjuran JPS dengan kerjasama Yayasan Sarawak, Sabati dan Maksak Sarawak. Kira-kira 500 orang yang hadir dalam program tersebut melibatkan beberapa kekitangan agensi kerajaan turut dihiburkan dengan persembahan alunan nasyid daripada dua kumpulan tempatan. Difahamkan 9 ekor lembu telah dikorbankan iaitu sumbangan daripada JPS, Maksak, Sabati dan Yayasan Sarawak. Terdahulu, Premier Sarawak dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang bersama tetamu kehormat turut bersama melancarkan gimik pelancaran program dengan melapah daging lembu dan menggaul sup daging. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nazar, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta isteri Datin Amar Baduyah Bujang, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Haslan Abang Hibni, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali, Ketua-Ketua Jabatan serta Div-Div Kehormat yang lain. Laporan seterusnya, Kerajaan Persekutuan kini giat berbincang bagi mewujudkan perundangan berhubung perdagangan karbon termasuk struktur cukai yang boleh diguna pakai dalam industri dagangan karbon. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha berkenaan akan mengambil sedikit masa disebabkan perubahan struktur perundangan serta dasar yang perlu digubal. Menurut beliau, di peringkat kementeriannya juga perbincangan bagi membezakan antara pemeliharaan karbon dan perdagangan karbon turut dijalankan. Setakat ini dari segi perundangan ataupun bidang kuasa ianya terletak di bawah Natural Resources, Environment dan Climate Change Ministry yang di bawah Nick Nazmi. Kami sekarang ini sudah berbincang sama ada kita dapat pisahkan pertama sekali carbon conservation itu dengan the trading diberi dekat Kementerian Perdagangan dan Komoditi sesuai dengan apa yang ditakrifkan di bawah United Nations ESG. Karbon adalah dikirakan sekarang ini sebagai komoditi. Jadi ini sedang diperincikan. Kalau dapat dimuktamadkan, maka insya-Allah kita akan follow through apa yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Ahli Parlimen Petrajaya itu berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung cadangan Premier Sarawak baru-baru ini untuk mengklasifikasikan karbon sebagai komoditi dan perdagangan karbon di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Sebelum itu, Datuk Seri Fadilah menghadiri program ibadah korban wanita N6 Tupong di Surau Darul Fazilah Kampung Kitak Laut, Kuching pada Jumaat. Dalam program tersebut, Datuk Seri Fadilah turut menyempurnakan simbolik melapah daging korban sebelum mengagihkannya kepada seluruh ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBBN 6 Tupong. Hadir bersama beliau ialah Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman. Dalam hal itu, program korban perdana bagi Dewan Undangan Negeri Dun Tupong akan dijalankan dalam masa terdekat sempena meraihkan Hari Raya Aidiladha. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman ketika ditemui media dalam program ibadah korban wanita N6 Tupong di Surau Darul Fazilah Kampung Kitak Laut di Kuching pada Jumaat. Kita telah bincang dengan BBB Pemuda dan Wanita untuk kita adakan program korban perdana N6 Tupong di mana kita akan mengumpulkan seberapa banyak sapi yang dapat dalam satu tempat dan kita agihkan di ranting-ranting di kawasan N6 Tupong. Terdahulu, Fazruddin bersama Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof telah menyempurnakan simbolik melapah daging korban sebelum mengagihkannya kepada seluruh ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBBN 6 Tupong. Paparan seterusnya,
Pendidikan merupakan platform yang terbaik untuk meningkatkan sosioekonomi seseorang. Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalkus, Datuk John Sikitayai. Sehubungan itu menyeru ibu bapa dan guru membantu meningkatkan kesedaran kepentingan kehadiran pelajar ke sekolah. Tambahnya, pendidikan mampu mengubah nasib pelajar dan keluarga pada masa depan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Semarakkan Pendidikan ke Rumah Panjang di Tatau pada Khamis. Datuk John Siki dalam majlis sama turut menyerahkan sumbangan kewangan kepada 2 pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Beliau turut menyaksikan majlis mendandatangani sijil kolaboratif antara PBD Tatau Sebau dengan Institut Pendidikan Guru Kampus IPGK Batu Lintang, Persatuan Dayak Tatau Perdata dengan SMK Tatau dan Tuai Rumah Ali Seredin dengan SMK Tatau. Beralih kepada perkembangan lain. Tradisi menyumbang lembu kepada kampung Melayu di Zon Rangawan dan Zon Sungai Apin dalam konstituensi Simunjan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha diteruskan seperti tahun-tahun sebelumnya. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i kepada 6 kampung iaitu Kampung Rangawan Ulu, Kampung Rangawan Hilir, Kampung Sungai Putin, Kampung Tanjung Kelasuk, Kampung Terasi Ulu dan Kampung Tanjung Pisang pada Jumaat. Terdahulu, Rodiah berkesempatan melakukan simbolik memotong daging lembu di Kampung Rangawan Ulu, Sadong Jaya. Ketika ditemui media, Rodiah memberitahu pengegihan daging korban ini adalah untuk membantu golongan asnaf dan juga membantu mereka yang memerlukan. Manakala di Tatau, sebanyak 115 keluarga dari Kampung Baru Tatau dan 126 keluarga dari Kampung Dagang Tatau mendapat manfaat daripada sumbangan lembu korban yang disumbangkan oleh Ahli Parlimen Selangau, Edwin Banta. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh Edwin dalam sebuah majlis di Dewan Serbaguna Kampung Dagang Tatau pada Rabu. Berucap ringkas dalam majlis tersebut, beliau memberitahu sumbangan daging korban tersebut adalah bagi membantu golongan yang memerlukan. Dalam hal itu, Edwin menekankan kehadiran masyarakat Cina dan Iban dalam majlis tersebut sebagai keistimewaan warga daerah Tatau khasnya yang sentiasa bersama meraikan setiap perayaan. Paparan selanjutnya, konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka diteruskan di bahagian Betong Sarawak. Upacara flag off telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Apu di perkarangan Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri bahagian Betong pada Jumaat. Konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka di Betong juga turut diketuai oleh Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Ji Chin Fu yang juga merupakan Ketua Konvoi Induk Kembara Sarawak Merdeka. Untuk rekod, kembara tersebut akan singgah di 5 pit stop bagi penyerahan bendera iaitu di Pantai Tanjung Kembang Kabung, Pejabat Daerah Kecil Roban, Dataran Tandang Sari Pusat, Riveria Sports Centre Debak dan Riverfront Pau yang disertai oleh agensi-agensi kerajaan bahagian Betong. Selain itu, konvoi tersebut dijangka berakhir kira-kira jam 4.30 petang di dataran Medan Betong. Turut hadir Residen bahagian Betong Richard Michael Abu Nawas dan ketua-ketua jabatan. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam ini, mari kita sama-sama saksikan program Ibadah Korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Jumaat. #menyebar fakta, salam UKAS.